pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Mun selaku pensyarah bagi proses kejurulatihan serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan berkongsi kepada anda semua tentang tuntutan sukan dalam sukan squash. Anda semua tahu apa itu sukan squash dan bagaimana cara sukan squash itu dimainkan. Jadi, tetapi ramai yang tidak tahu bagaimana dan apa itu tuntutan sukan dalam sukan squash ini. Tuntutan sukan dalam sukan squash ini adalah amat penting bagi menyempurnakan permainan squash ini. Atlet-atlet profesional haruslah mengetahui tentang tuntutan sukan squash ini bagi menyempurnakan permainan mereka. Jadi sebelum kami pergi lebih lanjut tentang tuntutan squash ini, saya Muhammad Suhail Ashraf dan ahli-ahli kumpulan saya Fadi, Jihan, Azim, Fakira, Izahran, Khalil Kumar, Raik, Ahmad Farish dan Syarul Nizam serta Fakira akan menerangkan dan berkongsi kepada anda semua tentang tuntutan sukan dengan lebih lanjut. Jadi sebelum itu, mari kita pergi ke pengenalan sukan squash. Pada hari ini saya akan memulakan pembentangan mengenai pengenalan sukan squash. Sukan squash merupakan sukan yang dimainkan dengan menggunakan raket dalaman. Ianya merujuk kepada bola yang boleh dilenyapkan, atau dalam bahasa Inggrisnya, bola tersebut dikenali sebagai squashable. Dalam permainan ini, terdapat 2 atau 4 orang pemain yang bermain secara beregu dengan menggunakan raket piawai dalam gelanggang berdinding 4 dengan 1 bola getah yang kecil. Permainan ini wujud atau berasal dari Horace Gould yang wujud pada kurun ke-19 berasal dari London, England. Amerika Syarikat menjadi negara pertama untuk membentuk sebuah persatuan yang berdedikasi dan mengkodifikasikan permainannya pada tahun 1907. Seterusnya, kepada permainan squash, terdapat beberapa perkara yang harus diikuti atau dilakukan, yaitu yang pertama, setiap pemain harus melakukan pemanasan badan selama 5 menit dan melakukan pemanasan bola. Kedua, pelaksanaan atau pengundian cabutan akan dilakukan bagi menetapkan siapa yang melakukan servis mula. Ketiga, pemilihan kotak servis akan dipilih oleh atlet yang melakukan servis pertama. Keempat, setiap pukulan harus dilakukan secara bergilir. Dan setiap pukulan juga, bola tersebut harus menyentuh dinding, tetapi perlu berada dalam panel akustik. Keenam, pemain haruslah berehat mengikut masa yang diperuntukkan, yaitu selama 1,5 menit. Pemarkahan akan diambil sekiranya salah seorang atlet melakukan kesalahan. Yang terakhir, untuk menyatakan kesalahan yang tidak diambil kira oleh pengadil, pemain ataupun atlet boleh bertemu dengan hakim atau digelar sebagai mahkamah squash. Seterusnya kita pergi kepada tuntutan sukan. Tuntutan dalam sukan amat penting bagi memastikan sukan tersebut dapat dimainkan dengan sempurna. Terdapat 5 tuntutan dalam sukan. Yang pertama yaitu tuntutan fisik. Tuntutan sukan. Apa itu tuntutan sukan? Tuntutan sukan adalah sesuatu yang menjadi asas keperluan dalam sesuatu sukan tersebut. Tuntutan sukan mempunyai 5 jenis, iaitu tuntutan fizikal, fisiologikal, teknik dan taktik, dan psikologikal. Kelima-lima tuntutan ini amat penting bagi meningkatkan prestasi pemain. Tuntutan sukan memberi impak yang besar dan impak yang positif kepada pemain
dengan menunjukkan prestasi berdasarkan latihan yang mereka lakukan. Mari kita lihat tuntutan fizikal. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang tuntutan fizikal. Tuntutan fizikal merujuk kepada tahap atau jangka masa latihan fizikal yang biasanya diperlukan untuk melakukan sesuatu aktiviti seperti duduk, berdiri, berjalan, mengangkat, membawa, mencapai, mendorong, serta menarik. Tuntutan fizikal yang pertama adalah daya tahan otot. Daya tahan otot merupakan keupayaan otot melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa rasa penat atau mengalami kelesuan. Sukan squash dimainkan dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, atlet squash memerlukan daya tahan otot yang baik untuk mengelakkan kelesuan semasa bermain ataupun bertanding. Tuntutan fizikal yang kedua adalah daya tahan kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular membawa maksud kecekapan jantung, salur darah, dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan. Sukan squash dimainkan dalam jangka masa yang panjang. Menurut kajian, sebuah perlawanan squash adalah bersamaan dengan 5 km larian. Oleh itu, seorang atlet squash memerlukan daya tahan kardiovaskular yang sangat tinggi. Tuntutan fizikal yang ketiga pula adalah ketangkasan. Ketangkasan merupakan kebolehan seseorang mengubah arah dengan pantas dan tepat. Sukan squash menuntut kebolehan ketangkasan yang tinggi kerana saiz gelanggang yang kecil menjadikan sukan itu sangat sukar untuk menukar arah dengan pantas. Tuntutan fizikal yang keempat adalah masa reaksi. Masa reaksi merupakan kebolehan atlet untuk bertindak dengan pantas bermula daripada penerimaan stimulus sehingga bermulanya gerak balas. Oleh kerana saiz gelanggang squash yang kecil, atlet memerlukan masa reaksi yang baik bagi membalas pukulan pemain lawan. Selain itu, saiz bola yang kecil juga menjadikan sukan ini lebih sukar kerana kelajuan bola tersebut menyukarkan atlet untuk bertindak balas. Saya akan membentangkan tentang koordinasi dan imbangan dalam sukan squash. Terlebih dahulu saya akan pergi kepada koordinasi. Apa itu koordinasi? Koordinasi ini merupakan keupayaan seseorang atlet sukan squash dalam menyelaraskan dan menyeragamkan pergerakan anggota badan untuk menghasilkan sesuatu tindakan dengan tepat. Okey. Seterusnya dalam sukan squash ini atlet perlulah menyelaraskan pergerakan badan ke arah bola agar mereka dapat memukul bola serta menyambut bola yang dipukul oleh pihak lawan mereka. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam sukan squash ini, mereka haruslah bergerak ke kiri dan ke kanan gelanggang sekiranya mereka hendak menyambut bola yang dipukul oleh pihak lawan serta mereka akan memukul bola tersebut dengan tepat dan tidak terlalu lambat. Di situ kita dapat lihat itulah koordinasi yang dipraktikkan dalam sukan squash. Okay. Oleh itu, koordinasi ini merupakan satu komponen yang penting dalam sukan squash. Okay, seterusnya saya akan pergi kepada imbangan. Apa itu imbangan? Imbangan ini merupakan keupayaan mengekalkan kedudukan badan sama ada semasa melakukan pergerakan atau dipanggil dynamic atau pegol, iaitu statik. Okay, dalam sukan squash ini sangat menuntut komponen imbangan dalam seseorang atlet kerana seseorang atlet memerlukan imbangan yang baik untuk melakukan pergerakan yang baik bagi mengatur pergerakan yang seterusnya. Kita dapat lihat dalam sukan squash ini bagaimana mereka sambil berlari dan sambil memukul bola dan ingin menyambut bola yang dipukul oleh pihak lawan. Di situ kita dapat lihat imbangan itu dilakukan dalam sukan squash. Sekiranya tidak dipraktikkan imbangan dalam sukan squash, kemungkinan atlet sambil berlari mungkin akan berlakunya satu jatuh ataupun satu insiden di mana mereka tidak dapat melakukan imbangan badan mereka dengan baik. Okay. Oleh itu kita dapat lihat imbangan ini juga merupakan satu komponen penting dalam sukan squash. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tuntutan fisiologi iaitu sistem otot. Sebelum itu kita kena tahu apa itu tuntutan fisiologi. Tuntutan fisiologi ini bermaksud berlakunya adaptasi fisiologikal terhadap tubuh badan seseorang individu itu yang melakukan aktiviti yang memberi tekanan pada sistem tubuh badan manusia.
tak kira lah sama ada mereka bersukan ke mereka bersenang. Antara sistem otot yang memberi tekanan ini apabila mereka melakukan satu aktiviti, antaranya ialah sistem otot, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan dan banyak sistem-sistem yang lain lagi. Kesan daripada aktiviti fizikal yang dilakukan seseorang itu berkemungkinan mereka akan mengalami peningkatan seperti peningkatan pernafasan, degupan jantung yang laju, tekanan darah, tekanan pada otot-otot yang besar dan akan berlakunya pepeluhan pada tubuh badan. Okey, seterusnya berbalik kepada sistem otot. Sukan squashy ini merupakan satu sukan yang melibatkan penggunaan banyak tenaga dan otot. Bagi penggunaan ini, setiap atlet haruslah mempunyai kekuatan dan ketahanan otot yang bagus serta mempunyai kecerdasan kardiovaskular yang baik. Hal ini kerana sukan ini memerlukan kelicahan yang bagus serta ketepatan yang baik. Sumbangan kekuatan, daya tahan otot serta daya tahan kardiovaskular ini adalah satu kombinasi yang kecerdasan yang baik bagi seseorang pemain atlet squash untuk mencapai satu kecemerlangan atau kejayaan dalam bidang mereka. Oleh itu, atlet-atlet ini haruslah melakukan latihan kecerdasan yang boleh memantapkan permainan mereka dan serta dapat menguatkan otot dan meningkatkan daya tahan otot dan kardiovaskular mereka. Contoh latihan yang boleh dilakukan oleh atlet-atlet ini seperti latihan bebanan, latihan larian lita, latihan memukul bola dan sebagainya yang istilah latihan itu bersesuaian dengan spesifik sukan squashy tersebut. Squashy adalah salah satu sukan yang menggunakan raket selain sukan badminton dan sukan tenis. Oleh itu, dalam sukan squashy ini, sistem ototlah yang paling bertanggungjawab dalam setiap pergerakan yang diambil oleh atlet tersebut. Hal ini kerana penggunaan otot ini akan memberi kesan kepada prestasi atlet semasa perlawanan berlangsung. Okey, otot bicep, tricep dan triceps ini adalah otot-otot di bahagian lengan kita. Otot-otot ini digunakan semasa melakukan servis dan memukul bola ke dinding. Otot-otot ini adalah otot yang sangatlah penting kerana otot inilah membantu atlet untuk memukul dan melakukan servis dengan lebih tepat dengan kelajuan bola yang baik. Seperti sedia maklum, kepatasan pukulan bola yang baik ini dapat menggelerakan pihak lawan dan ianya adalah salah satu taktik yang bagus untuk mendapat mata. Otot-otot di bahagian kaki ini pula digunakan semasa melakukan pergerakan ke arah bola untuk memukul bola itu apabila melantun. Okay. Kekuatan otot ini dapat membantu pemain squashy lebih stabil dan tepat apabila setiap langkah yang diambil oleh atlet-atlet tersebut. Seterusnya, saya akan serahkan kepada presenter yang seterusnya. Selamat sejahtera kepada Dr. Moon dan kawan-kawan saya. Sekarang saya akan membentangkan penggunaan tenaga dalam sukan squash. Terdapat dua jenis latihan utama, iaitu latihan anaerobik dan latihan aerobik. Anaerobik bermaksud aktiviti yang tidak memerlukan penggunaan oksigen dalam proses penghasilan tenaga, manakala aerobik pula membawa maksud aktiviti yang memerlukan oksigen untuk menghasilkan aktiviti. Persoalannya, sukan squash menawarkan latihan anaerobik atau latihan aerobik. Secara dominan, sukan squash menawarkan senaman aerobik kerana
daya tahan yang mantap yang diperlukan untuk mengekalkan permainan. Tetapi juga, latihan aerobik digunakan sedikit kerana sahat-sahat bermain dengan intensiti tinggi. Walaupun badan bawah melakukan sebahagian besar kerja, badan atas terlibat dalam gerakan memutar dan memutar ketika raket berayun. Gerakan plyometrik yang dinamik dan meletup berfungsi dengan cepat menggerakkan otot. Sistem anaerobik. Latihan anaerobik melibatkan latihan ataupun aktiviti yang berintensiti rendah dan dijalankan dalam tempoh masa yang lama seperti sukan squash. Kedua, latihan jenis ini melibatkan serta meningkatkan keupayaan penggunaan oksigen dalam badan. Ketiga, keupayaan aerobik biasanya dikaitkan dengan keupayaan kardiovaskular seorang atlet squash. Keempat, latihan ini melibatkan penggunaan oksigen oleh badan untuk menghasilkan tenaga melalui proses metabolisme. Kelima, continuous training merupakan contoh latihan yang kerap digunakan untuk meningkatkan keupayaan aerobik. Keenam, program latihan secara continuous training yang biasa digunakan untuk meningkatkan keupayaan aerobik haruslah berasaskan konsep FITT, F2 frequency, I2 intensity, dan T2 type, dan T satu lagi tu time. Baiklah, yang ketiga adalah tuntutan teknik. Tuntutan teknik adalah kemahiran yang penting dalam permainan squash ini. Dengan mengenali teknik yang betul, permainan ini dapat dimainkan dengan lebih sempurna dan ia terdapat 4 bahagian dalam tuntutan teknik ini. Yang pertama adalah acyclic dan cycle, open dan close skill, gross dan fine skill. Dan akhir sekali ialah tuntutan teknik, ialah teknik asas dalam squash. Jadi mari kita lihat satu persatu bahagian ini. Baiklah, seterusnya adalah acyclic dan cyclic. Apa itu acyclic? Acyclic adalah sukan di mana setiap tindakan memerlukan jenis pergerakan yang berbeza dan tidak mengulangi pergerakan yang sama dalam satu kitaran. Kemahiran acyclic meliputi sukan seperti lontar peluru, lempar cakra. Kebanyakan acaranya adalah gimnastik, sukan squash dan sukan berpasukan. Jadi yang kedua kita pergi kepada cyclic. Apa itu cyclic? Cyclic adalah sukan di mana satu gerakan diulang berulang kali dan pergerakan motor yang telah dikuasai membolehkan seseorang itu melakukan pergerakan tersebut dalam jangka masa yang panjang. Contohnya, semasa kita berlari, merentas desa, melakukan acara pecut, berenang dan lomba basikal. Tidak lupa juga kepada gabungan antara acyclic dan cyclic. Sebagai contoh, sukan yang kita boleh lihat adalah sukan lompat tinggi. Apabila individu itu melakukan aktiviti lompat tinggi, ia memerlukan dua gabungan kuasa iaitu semasa mereka berlari dan semasa mereka melompat. Berlari kebak adalah teknik cyclic dan melompat adalah satu teknik acyclic yang digunakan semasa acara lompat tinggi. Baiklah, sekarang kita pergi kepada teknik acyclic dalam sukan squash. Sukan squash ini memerlukan teknik acyclic di mana acyclic digunakan apabila pemain membuat pukulan bola dan ia juga memerlukan pelbagai jenis tenaga. Sebagai contoh, pemain akan menggunakan teknik forehand dan teknik ini adalah hasil gabungan daripada pergerakan hayunan, transisi, pusingan dan pukulan bola tersebut. Pemain squash memerlukan tindakan dan gerakan yang kompleks yang tidak diulang semasa mereka bermain. Pemain juga perlu menukar arah dan memukul bola squash ini dengan tindak balas yang tinggi untuk bergerak dari satu posisi ke satu posisi lain. Hal ini kerana mereka harus mengejar bola tersebut
dan mereka harus meneka di mana kedudukan bola yang mereka harus pukul, kerana bola tersebut tidak dapat diagak dan tidak dapat diramalkan oleh pemain. Seterusnya adalah open skill dan close skill. Apa yang dikatakan dengan open skill dan close skill? Open skill dilakukan dalam persekitaran dinamik yang berubah, manakala close skill berlaku dalam persekitaran yang boleh diramalkan dan persekitaran yang statik. Ini daripada Galligan pada tahun 2000. Boleh kita lihat secara spesifik open skill. Open skill adalah kemahiran yang terjejas oleh alam sekitar. Kemahiran yang dilakukan akan mengikut kesesuaian cuaca dan individu perlu membuat keputusan agar kemahiran yang dilakukan dapat disesuaikan semasa melakukan aktiviti sukan seperti bola jaring, bola sepak dan hoki yang melibatkan open skill. Persekitaran yang terus berubah, jadi pergerakan harus sering disesuaikan dengan persekitaran. Kemahiran didormasikan persepsi dan dilancarkan secara luaran. Contohnya, hantaran dalam bola sepak. Yang kedua adalah close skill. Close skill berlaku dalam persekitaran yang stabil dan dapat diramalkan. Individu tahu apa yang harus dilakukan dan kemahiran tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Pergerakan yang mengikut corak telah ditetapkan dan mempunyai awal dan akhir yang jelas. Kemahiran cenderung bergerak sendiri, misalnya permainan bola keranjang dan permainan squash ataupun tenis. Jadi teknik open skill dalam squash. Secara dominannya, squash menggunakan teknik open skill yang lebih banyak berbanding close skill. Open skill adalah teknik yang digunakan dalam squash. Hal ini kerana pemain tidak dapat meramalkan dengan tepat apa pergerakan ataupun skill yang akan pemain gunakan. Pergerakan adalah cara untuk pemain mencapai tujuan mereka demi mencapai suatu kemenangan. Prestasi pemain juga sukar untuk diramalkan kerana mereka akan bertemu dengan pelbagai pesaing yang berada di tahap yang berbeza. Jadi dalam penggunaan close skill, kita boleh lihat apabila mereka melakukan servis masa mereka melakukan pukulan servis dalam squash. Ini kerana pukulan servis dapat diramalkan oleh pemain. Tetapi apabila mereka mendapat ataupun bergerak dari posisi lain ke posisi lain, mereka harus menggunakan teknik open skill kerana teknik itu tidak dapat diramalkan oleh pemain. Di sini saya akan menerangkan tentang tuntutan teknik. Tuntutan teknik merangkumi aspek seperti keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Pertama sekali, keterampilan motorik kasar atau dikenali sebagai gross skill merupakan keupayaan keterampilan pergerakan yang melibatkan otot-otot besar seperti merangkak, berlari, berjalan, melempar atau apa-apa pergerakan yang melibatkan otot-otot besar seluruh anggota badan, terutamanya tangan dan kaki. Keterampilan motorik halus pula atau dikenali sebagai fine skill merupakan keupayaan keterampilan pergerakan yang melibatkan otot-otot kecil seperti menggenggam, menulis atau apa-apa pergerakan yang melibatkan jari kaki, jari tangan, pergerakan mulut dan koordinasi mata. Keterampilan motorik kasar dan motorik halus atau dikenali sebagai gross and fine skill merupakan gabungan keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Adalah keterampilan pergerakan yang melibatkan kedua-dua otot kecil dan otot besar seperti bermain badminton, membaling bola lisut, bermain bowling atau apa-apa pergerakan yang melibatkan tangan, kaki, jari tangan dan jari kaki. Secara umumnya, sukan squash melibatkan pergerakan kedua-dua otot besar dan otot kecil. Di sini saya ingin terangkan tentang implementasi keterampilan motorik kasar dan motorik halus dalam sukan squash.
Ketika seorang individu itu mahu melakukan servis atau pukulan pertama, individu tersebut harus menggenggam erat raketnya dan memukul bola menggunakan raketnya. Dalam pada masa tersebut, individu tersebut menggunakan pergerakan otot-otot kecil ketika menggenggam raketnya dan untuk memukul bola. Selain itu, keterampilan motorik kasar atau dikenali sebagai raw skill dalam sukan squash. Untuk membuat pukulan balas, seseorang individu itu perlu melibatkan salah satu komponen keterampilan motorik kasar iaitu tangan. Selain itu, individu tersebut juga akan melibatkan larian mengejut ketika bermain squash. Larian juga melibatkan keterampilan motorik kasar. Tuntutan taktik. Okey. Yang pertama, cuba mencari kesalahan yang dilakukan oleh pihak lawan. Yang kedua, membuat pihak lawan menghabiskan banyak tenaganya. Yang ketiga, mematahkan semangat pihak lawan. Yang keempat, penggunaan pukulan yang mempengaruhi corak permainan. Sebagai contoh, both offense atau defense, ataupun pukulan drive dan arah pukulan. Okey, seterusnya yang kelima, length game atau bermain dengan jangka masa. Yang keenam, taktik straight and short. Yang ketujuh, kombinasi pukulan. Sebagai contoh kombinasi pukulan seperti drive both with straight drive, lock drop with straight lock both with straight lock, dan drive both, lock drop. Tuntutan psikologi. Psikologi adalah disiplin akademik dan penerapan yang melibatkan kajian saintifik mengenai fungsi mental dan tingkah laku. Seterusnya, psikologi juga mempunyai emosi, motivasi dan penetapan matlamat goal setting di dalam sukan squash. Di samping itu juga, pakar psikologi cuba memahami peranan fungsi mental dalam tingkah laku individu dan sosial. Sementara juga itu, meneroka proses fisiologi dan biologi yang mendasari fungsi serta perilaku kognitif. Akhir sekali, psikologi juga merangkumi kajian fenomena sedar dan tidak sedar, termasuk perasaan dan pemikiran. Penetapan matlamat. Seseorang perlu mempunyai penetapan sasaran ataupun goal setting. Hal ini kerana goal setting merupakan asas dalam sukan dan latihan mental. Selain itu, pelatih juga perlu membantu setiap atletnya untuk menetapkan sasaran, baik sasaran dalam latihan maupun dalam pertandingan. Dalam penetapan matlamat, terdapat 3 tahap, iaitu matlamat jangka pendek, matlamat jangka sederhana, dan matlamat jangka panjang. Penetapan matlamat juga merupakan salah satu strategi psikologi yang berkesan untuk meningkatkan prestasi atlet. Jurulatih perlu menyelaraskan matlamat mengikut keutamaan dan bersesuaian dengan atlet. Hal ini agar atlet squash dapat melihat matlamatnya dengan jelas. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi boleh dilihat sebagai suatu proses dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan usaha dalam mencapai tujuan tertentu. Motivasi yang kuat menunjukkan bahawa dalam diri seseorang tersebut tertanam dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Ditinjau dari fungsi diri seseorang, motivasi dapat dibezakan antara motivasi berasal daripada luaran, iaitu extrinsic. Sebagai contoh, atlet squash mahu memenangi perlawanan tersebut untuk mendapatkan ganjaran atau perhormatan apabila memenangi pertandingan tersebut. Selain itu, motivasi yang berasal daripada dalaman ialah intrinsik, di mana atlet tersebut tidak dipengaruhi oleh ganjaran atau penghormatan daripada pertandingan. Dengan pendekatan psikologi yang diharapkan oleh atlet squash dalam setiap penampilan agar tidak memperlihatkan motivasi yang kuat untuk bermain sebaik-baiknya sehingga dapat memenangi pertandingan. Dalam squash, ketika pemain ketinggalan antara jurang mata,
atlet harus melakukan proses kebangkitan dalam dirinya agar dapat untuk meningkatkan lagi usaha serta mengekalkan perlakuan yang diingini seperti mengejar mata pihak lawan sehingga memenangi pertandingan. Baik, seterusnya saya akan membentangkan tentang tuntutan psikologi, iaitu emosi. Emosi ini merupakan satu perasaan yang berfaktorkan dalam diri atlet, melibatkan sikap dan perasaan atlet secara peribadi terhadap diri sendiri, pelatih maupun hal-hal yang berlaku di sekelilingnya. Bentuk-bentuk emosi ini dikenali sebagai perasaan. Sebagai contoh, senang, sedih, marah, takut dan sebagainya. Bentuk-bentuk emosi tersebut terdapat pada setiap orang. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kita mengendalikan emosi tersebut agar tidak merugikan diri sendiri. Pengendalian emosi dalam pertandingan sukan seringkali menjadi faktor kemenangan maupun kekalahan seseorang atlet maupun sesebuah pasukan. Kita tekankan di sini berkaitan dengan atlet squash. Atlet squash ni harus mengawal emosi apabila berlaku pergaduhan dengan pihak lawan atas sebab tertentu serta tidak perlu memberontak secara berlebihan ketika mereka menghadapi situasi kekalahan dalam sesuatu perlawanan, dan perlu mengawal emosi agar diri mereka tenang menghadapi perlawanan. Oleh itu, atlet tidak akan terganggu oleh emosi sendiri yang boleh menyebabkan atlet kalah dalam pertandingan squash serta merugikan diri mereka sendiri. Kesimpulannya, hal ini akan dapat melahirkan seorang atlet yang lebih mahir dalam bidang ini dan akan melangkah ke tahap yang lebih tinggi. Dengan kriteria ini juga, ianya mampu untuk melahirkan atlet yang lebih profesional, yang mana setiap atlet mengetahui tentang tuntutan-tuntutan yang perlu untuk menjadi atlet squash yang terbaik. Peranan pada setiap tuntutan yang diperlukan juga amatlah penting untuk membantu atlet squash menyiapkan diri di dalam apa-apa keadaan ketika di dalam permainan. Dengan mematuhi segala tuntutan juga, para atlet squash dan terutama sekali atlet squash negara yang makin meningkat naik dapat mengikuti segala tuntutan ini secara sempurna bagi menaikkan nama negara Malaysia di dalam sukan squash ini. Sekian saja daripada kami. Jika ada kekeliruan daripada anda semua, boleh bertanya kepada kami.